Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Kita jumpa lagi pada hari ini. Hari apa? Hari lama saya ni tak ingat pula hari. Hari ni dah hari Selasa kan? So hari Selasa. Semoga hari ini hari yang baiklah untuk kita. Okey. So hari ini saya nak sembang-sembang sikit lah. Okey. Siapa yang tidak mengenali saya Nur Asiah Ismail. So banyak saya suka berkongsi lah dengan sahabat-sahabat berkenaan dengan dan juga pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan. Sekejap saya nak setting sedikit dekat ni ya. Okey. Kalau siapa ada yang live bersama, boleh saja komen dan juga mungkin boleh ajukanlah sebarang pertanyaan ke kalau nak bersembang-sembang dengan saya lah berkenaan dengan pagi ni. Kita nak sembang berkenaan dengan tajuk simpan emas ni sesuai ke sebagai dana kecemasan. Okey. So first of all, kita kena tahu dulu apa itu dana kecemasan lah. Dana kecemasan, mungkin kepada yang baru pertama kali melihat sesi FB saya. Okey, so sebelum ni saya adalah cerita, tapi mungkin sebagai revise sedikit lah dana kecemasan ni kan. Apakah dana kecemasan? Dana kecemasan adalah kita simpan duit ataupun untuk apa sahajalah, maknanya yang boleh dapat duit untuk kita gunakan sebagai reserve fund lah. Reserve fund kalau bahasa Inggerisnya adalah reserve fund. Apa-apa hal berlaku, kita ada duit backup, kita ada backup untuk nak digunakan bagi menyelesaikanlah boleh kata persoalan ataupun masalah yang berlaku. Okey. So kecemasan. Dana kecemasan dana kecemasan. So kalau contoh, dia ada banyak peringkat lah, ada banyak peringkat. Kalau biasanya kita boleh katakan kepada 3 peringkat lah, 3 peringkat dana kecemasan ni. Dan 3 peringkat iaitu dana kecemasan yang untuk short term, medium term dan juga long term. Long term. Tiga peringkat ni. So short term adalah kita bina dana kecemasan yang untuk 3 bulan lah, 3 bulan pendapatan lah. Kebiasaannya kita 3 bulan pendapatan, kita simpan duit untuk 3 bulan pendapatan, kita simpan duit 3 bulan pendapatan tersebut dan juga 3 pendapatan kita lah. Okey, dan juga seterusnya 3 bulan lagi nak mencukupkan kepada 6 bulan. Itu yang untuk medium term. Nanti kita bincang untuk medium term ni apa benda, fund, untuk apa sebenarnya, apa tujuan dia untuk medium term dan juga untuk long term lah. Long term yang kita kena cukupkan sehingga 1 tahun pendapatan ataupun perbelanjaan lah, paling-paling minima pun. Okey, so yang short term ni, short term ni yang 3 bulan. 3 bulan. Untuk apa sebenarnya kita kena simpan tu kan dana kecemasan ni? Sebab ada viral dalam Twitter hari tu, dana kecemasan ni boleh ke nak buat untuk bayar nak naik ambulans kan? Musim-musim pandemik macam ni. So kalau kata macam tu, memang betul lah. Dana kecemasan ni lah yang akan kita gunakan untuk bayar untuk bayarlah kalau contoh kecemasan kita nak kena naik ambulans dan kena bayar ambulans tersebut. So maknanya kalau dalam bentuk duit, kita boleh pergi cocok terus dan kita bayarlah ambulans, sewa ambulans tu. So kalau macam contoh kata dalam bentuk lain, contoh dalam bentuk emas ke, so kita boleh tukarkan dalam bentuk duit dan juga bayar. Tapi yang short term ni, yang short term 3 bulan pendapatan ataupun minima perbelanjaan lah. Perbelanjaan kan biasanya kurang sikit daripada pendapatan kan. So tuan pun boleh pilih lah sama ada nak buat dana kecemasan ni dalam bentuk 3 bulan, contoh 3 bulan yang short term ni, 3 bulan pendapatan ataupun 3 bulan perbelanjaan. Mana-mana yang rasa sesuai lah. Tapi yang paling bagus adalah 3 bulan pendapatan lah. Maknanya full kita punya pendapatan tu. Mana contoh kata pendapatan tuan puan 3,000, maknanya 9,000 lah. 3 darab 3 kan 9,000 yang kena ada untuk dana kecemasan short term. Short term ni apa? Contoh pagi keluar nak pergi kerja, switch on kereta, tak boleh nak hidup.
Kita pun tak tahu kenapa. Kena panggil pomen ke? So nak panggil pomen tu kena juga kan kos kan. At least dia datang nak check tu dah berapa. Mungkin biasanya kata contoh RM50 nak kena kan. Itu dah tak masuk dalam kita punya perbelanjaan senarai perbelanjaan bulanan kan. Kecuali lah kita ada satu tabung yang memang satu dana. Macam contoh saya buat dalam bentuk ada setiap sampul lah untuk setiap perbelanjaan bulanan tu. Macam contoh kata ada maintenance kereta yang memang lebih daripada yang untuk maintenance biasa. Yang ada contoh yang ada reserve kat situ. So boleh guna. Tapi kalau tak ada, maknanya dalam yang kita punya dana kecemasan lah kena ambil. Nak panggil pomen, nak panggil mekanik dan dia tengok apa kerosakan yang berlaku kan. Mungkin kata contoh kita tahu benda tu tak payah panggil mekanik pun nak kena kata bateri dia rosak. Bateri dia memang dah kong kan. Bateri memang dah kong dah sampai masa dah contoh setahun ataupun 2 tahun dah kong, nak kena gitukan bateri. Biasanya kena pakai bateri ni pun dalam 100 lebih ataupun 200, tengok kereta lah. Mungkin ada yang lagi tinggi lah kan, kereta yang lagi mahal mungkin memang lagi tinggi lah dia punya bateri, harga bateri tu. So kalau tak ada duit macam mana tu? So memang perlulah. Memang perlu kalau orang kata nak buat apa kan. So saya ni memang cukup-cukup makan je. Semalam saya ada post pasal saya ni cukup-cukup makan je. So cukup-cukup makan tu sebenarnya mungkin kita boleh tengok balik lah kita punya kewangan. Memang kalau pergi dekat mana-mana pakar kewangan pun nak baiki kita punya kewangan, nak struktur balik kewangan kita, memang dia akan suruh senaraikan kita punya perbelanjaan bulanan dan tengok mana yang kita boleh kecilkan lagi, mana yang kita boleh kurangkan lagi. Contoh kata yang saya post semalam pun, biasanya lah kan sekarang kita punya lifestyle ni mungkin banyak makan kat luar. Bila makan kat luar sebenarnya kita meningkatkan kita punya perbelanjaan lebih daripada 40 ataupun 50% lah daripada kalau kita makan kat rumah. Kalau makan kat rumah kan, kita makan pun dah air pun kita buat sendiri semua kan. Kalau kat kedai air teh ais pun dah satu gelas mungkin dah RM1.5. Kalau kat rumah kita buat satu ucang teh tu campur dengan gula, satu jug, mungkin kita punya kos baru RM1.5. Boleh minum 4 orang 5 orang kan. So itu beza lah kat situ. So kena prioritaskan mana yang kita rasa yang kita fikir perlulah. Sebab itulah perlunya kesedaran kewangan yang akan menyebabkan kita tahu kenapa kita perlu dana-dana kecemasan ni. Dana kecemasan ni. Sebab bila kita tak dana kecemasan kan, namanya dana kecemasan. Bila kecemasan baru kita betul-betul memang akan guna duit tu. Selagi tak mengalami masalah tu, memang kita rasa macam tak apalah, tak ada pun, tak berlaku pun. Tapi kecemasan, namanya kecemasan memang akan berlaku bila kecemasan je lah. Bila berlaku benda tu barulah kita nak pakai duit tu. Kalau tak ada duit tu simpan masa yang tak kecemasan ni, masa yang masa-masa yang kebiasaan macam ni, yang kita tak ada kecemasan, so memang tak akan ada lah nanti reserve fund tu untuk kita gunakan masa kecemasan. Sebab tu nama dia dana kecemasan. Bahasa Inggerisnya reserve fund. Kita reserve maknanya persediaan lah, sebagai persediaan untuk bila berlaku kecemasan. Okay. So tu contoh lah. Contohnya lain, contoh kata anak kita tak sihat ke apa ke, kalau orang yang tak ada panel ke kan, nak kena pergi hospital malam-malam, nak pergi, mungkin kata boleh pergilah hospital kerajaan, tapi masa pandemik sekarang ni pun kalau malam, kalau hospital kerajaan pun penuh kan, nak menunggu pun 3-4 jam. Saya pernah lah pergi, ada kes lah, terpaksa pergi ke hospital kerajaan, sedangkan anak saya demam. Saya terpaksa pergi. Ada kes, saya terpaksa pergi. Memang pernah menunggu 3 jam. Terpaksa pergilah, ada kes. Sebab saya memang perlu pergi ke hospital kerajaan. Sebab biasa saya pergi hospital swasta lah, klinik swasta. Saya pergi hospital kerajaan, saya kena menunggu 3 jam untuk dapatkan bila last preskripsi ubat paracetamol. So macam sangat membuang masa lah kan. So kalau kita ada dana kecemasan untuk nak bawa anak kita ke anak ataupun ahli keluarga kita ke klinik swasta, so lagi bagus lah sebenarnya kan. So boleh settle je benda tu bila kita ada dana kecemasan macam ni. Okay. So itu contoh lah yang kecil-kecil kan. Kalau yang
Itu untuk 3 bulan gaji. 3 bulan pendapatan 3 bulan pendapatan yang kita kena ada sebagai reserve untuk short term dana kecemasan kita. Yang ini saya memang sarankan, dan juga pakar-pakar kewangan pun sarankan dalam bentuk wang tunai lah. Yang boleh kita cocok ATM, macam contoh kan tadi kata nak pergi kredit kan. So kalau dah bentuk lain mungkin sukar sikit, macam contoh ASB, nak kena pergi tunggu bank buka baru boleh guna kan, baru boleh pergi nak cocok nak keluarkan duit tu. Jadi yang ini, yang 3 bulan ni memang disarankan dalam bentuk wang tunai. Dalam bentuk wang tunai. Okey, yang senang kita nak cocok. Lepas tu 3 bulan 3 bulan pendapatan short term. Yang medium term, yang 3 bulan lagi nak cukupkan jadi 6 bulan. Lagi 3 bulan tu kita boleh simpan lah. Disarankan simpan dalam bentuk yang macam susah sikit lah kita nak pergi cucuk. Yang seeloknya dalam bentuk ESB ke, tabung haji ke kan. Yang maknanya kita sukar nak cairkan dia lah. So kalau boleh jangan di linkkan dengan bank lah, sebab kita tak nak dia bocor. Dia bocor. Sebab biasa kalau dalam bentuk wang tunai ni dia cepat bocor sikit. Bila kita nampak duit kita banyak je, mungkin ada banyak je benda yang kita fikir kena beli. Kan? So rasanya ramailah kot yang mengalami masalah sama dengan saya jugalah. Sama dengan saya juga. Bila kita nampak je duit dalam bentuk RM banyak kan. Dalam bentuk RM banyak. Contoh kata 3 tadi 9,000 kan gaji. Contoh gaji 3,000. So ada 9,000 yang tadi dalam bentuk RM yang untuk short term. Yang tu memang kena dalam bentuk wang lah. So memang kena kuatkan kita punya emosi supaya jangan gunalah yang 9,000 tadi. Contoh yang 3,000 gaji. So yang lagi 9,000. Yang lagi 9,000 tu kalau kita masukkan juga, kita park juga dalam kita punya akaun kewangan, akaun bank biasa, mungkin kita akan nampak 18,000 kat situ kan. So macam bila 18,000 tu banyak duit aku kan. So emosi dia lain lah. Emosi dia lain. Tiba-tiba je mungkin akan rasa sofa dah tak elok dah. Kan. Sofa dah tak elok dah rasanya. Mungkin nak tukar sofa. Saya contoh yang perempuan lah. Kalau lelaki mungkin rasa macam sport rim kereta dah tak berapa cantik lah kan. So mungkin ada nampak yang lagi cantik. Macam tu. Tapi kita kena kuatkan emosi lah untuk nak reserve fund tu kekalkan sebagai reserve fund dana kecemasan. So yang eloknya yang 3 bulan lagi tu, yang lagi 9,000, contoh yang gaji 3,000, 9,000 lagi tu park lah dalam tabung haji ataupun ESP yang kita agak sukar sikit lah nak keluarkan, tapi maknanya senang lah. Maknanya kata contoh tunggu je bank buka, boleh pergi ambil. Okay. So yang ni apa contoh dia yang short term ni. Contoh short term macam ni, anak kita dapat masuk belajar kat mana-mana lah. Okey, kat mana-mana, dan perlukan untuk yuran pengajian dia, contoh 3,000 ataupun 5,000 ke. So yang tu boleh gunakan yang short term, yang medium term ni lah. Kan untuk nak bayar dia punya yuran pengajian yang sedikit lah, bukan yang panjang kan, bukan yang panjang. So boleh guna yang macam ni lah. Boleh guna yang untuk medium term macam ni. Medium term macam ni. So itu contohlah. Mungkin ada contoh-contoh lain yang kita akan bertemu lah bila kecemasan berlaku kan. So yang itu untuk medium terms. Sila letakkan dia kepada tempat yang agak sukar untuk dikeluarkan. Untuk kita nak mengelakkan dia daripada bocor. Mengelakkan daripada bocor. Sebab bocor biasa ni tangan kita sendiri. Bukannya tangan orang lain kan, sebab duit kita yang ada akses kat situ. Dia tak ada, orang lain tak ada mengakibatkan kita punya masalah kewangan menjadi teruk. Tak. Saya suka nak share lah kata-kata daripada Tuan Zaidi Ismail, pakar kewangan lah ni. Saya ada berguru sedikit dengan dia lah. Pernah review kewangan dengan dia. Dan kalau tengok dekat tempat dia pun, memang bila kita belajar kewangan dengan pakar kewangan, contoh Tuan Zaidi, saya pernah pergi kelas dengan dia, memang kita kena senaraikan kita punya perbelanjaan bulanan. So apa-apa pun memang kena senaraikan perbelanjaan bulanan untuk nak pastikan kat mana yang bocor tu kita boleh squeezekan dan simpankan
untuk jadikan sebagai dana kecemasan dan untuk dana-dana lain lah selepas kita dah secure kita punya dana kecemasan. Okey, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga sebab ada tiga parts kan. Tiga parts kita punya dana kecemasan ni. Short term tadi yang 3 bulan pertama perbelanjaan ataupun pendapatan. Yang kedua tambah lagi 3 bulan untuk jadikan 6 bulan. 3 tambah 3 6 bulan kan. So yang tu medium term, simpan dengan tempat yang agak sukar untuk dikeluarkan. Yang ketiga untuk long term. Untuk long term. So kat mana kena simpan benda ni? Berapa kena simpan? Long term ni kita kena simpan lagi 6 bulan pendapatan. Maknanya kalau gaji 3,000 kena simpan lagi 18,000 lah. 3 darab 6 18,000 kan. So 18,000 lagi kena simpan kat mana? So yang ini memang kena simpan yang memang sebab kita yang ini mungkin jarang-jarang berlaku lah yang untuk yang kita nak guna masa dana kecemasan yang untuk yang long term ni, tapi kita kena simpan. Okay, so yang ini memang boleh disimpan. Macam contoh kata kalau nak simpan dana kecemasan dalam bentuk rumah, yang itu sangat tak disarankan sebab kadar kecairan dia lambat lah kan. Mungkin sehingga 3 tahun. Kalau sekarang ni lah paling-paling minima pun biasa sehingga 1 tahun lah untuk jual satu rumah untuk dapatkan duit full. Kalau kita nak jual satu rumah tu, lepas tu satu rumah pula nilai dia lagi tinggi lah kan. Tapi kita tak ada simpanan yang untuk yang 6 bulan lagi yang untuk long term tu. Kalau kita tak ada duit simpanan, so contoh kita nak pakai je dalam 20,000. Dalam 20,000 kita tak nak guna sebab yang tu kira macam untuk long term sedikit kan. So kita tak nak guna yang untuk short term dengan medium term tu, takkan kita nak jual rumah kan. So yang paling bagus adalah simpankan dalam bentuk emas lah. Dalam bentuk emas pelaburan emas pelaburan. So kena simpan dalam bentuk emas. Sebab apa? Emas ni kadar kecairan dia adalah secair duit lah, secair wang tunai. Sebab dia boleh dicairkan kepada wang sehingga 15 minit lah. Paling-paling kurang 15 minit sehingga 3 hari. So saya pernah pergi pajak dekat Pos Ar-Rahnu, dalam setengah jam dah dapat duit. So setengah jam dah dapat duit. Maknanya memang secair duit lah. Secair duit. So memang sangat disarankan lah yang untuk 6 bulan ni, 6 bulan pendapatan, 6 bulan reserve fund ni adalah dalam bentuk emas. Sebab kalau dalam bentuk, contoh dalam bentuk ASB ke apa, kita senang juga kan nak pergi ambil tu. Lagi satu, sebab yang ini kita tidak pakai dia. Contoh dia jarang-jarang berlaku lah. Jarang-jarang berlaku. Contoh kata untuk kita nak bayar rumah sewa ke apa ke, kita nak tukar rumah sewa. So kalau macam contoh kita nak tukar rumah sewa, dah kena bayar deposit. Tapi kita tak nak guna yang medium term tadi, kita nak guna yang long term ni. So nak kena cairkanlah duit tu juga. Macam contoh kata rumah yang sewa dia 3,000, contoh harga sewa 3,000 kan. So kita nak ada deposit 2 plus 1, dah kena ada 9,000. Contohnya. So kena cairkan dalam bentuk bentuk wang lah. So mungkin boleh cairkan lah dalam bentuk emas tersebut. So boleh saja. Sebab emas ni, kalau contoh kata ada orang tanyalah, kalau emas tu masa yang kita beli tu contoh harga tinggi, lepas tu masa kita nak jual ataupun nak pajak tu, untuk nak guna duit tu, emas tak naik lagi harga masa yang kita beli, rugilah. Tak. So itu yang lagi pentingnya, kena jugalah tahu, kena belajar. Sebab emas ni dia boleh dicairkan dalam dua bentuk lah, dua cara. Satu pajak, satu jual. So kalau memang kita memang ada bila kita dah ada reserve fund yang long term tu, of course lah, saya rasa dan saya kebiasaannya orang tu dah ada dia punya kesedaran menabung. Jadi setiap bulan dia dah boleh sabung lah. Berapa tabungan yang sepatutnya, nanti saya cerita kejap lagi berapa sebulan patutnya yang kita kena tabung. Okey, so bila dia dah ada kat situ dia punya reserve fund tu, so dia bolehlah pergi pajak ataupun jual. So kalau belum sampai lagi kepada harga yang dia beli, so kata contoh bila kira-kira rugilah kalau saya jual, so pergi pajak. Tapi make sure kena bayarlah dia punya
bayar pajakan itulah dalam masa contoh kata 6 bulan, 9 bulan kena pergi tebus balik. Okey. So tak ada rugilah kat situ. So, kita cuma bayar upah simpan saja. Bayar upah simpan, kita contoh kata kita nak masuk rumah untuk bayar deposit tadi, kita dapat masuk rumah dan emas kita pun tak hilang sebab kita pergi bajak balik duit tu. So kalau contoh memang kita tak ada pendapatan masa tu, bila kita nak tukar tukar rumah baru, nak kena sewa rumah baru tapi kita tak ada pendapatan masa tu. Masa contoh kita nak downgrade rumah lah. Masa contoh kita pendapatan macam contoh yang gaji-gaji besar, contoh gaji sebelum yang masa yang gaji dia pendapatan dia full, dia sewa rumah yang harga 3,000 sebulan. Tapi bila dia dah contoh kata sekarang ni musim pandemik ni, dia kena pendapatan dia dikurangkan, contoh kata pendapatan dia dikurangkan 20% ke 30% ke even 50% ke. Contoh yang gaji 10,000 dah jadi gaji 5,000, mungkin dia nak downgrade lah rumah sewanya kepada yang harga contoh dapat sewa yang harga 1,000. So dia kena bayar deposit 3,000 contoh. So untuk yang itu dia boleh pergi jual lah. Dia pergi jual. So pergi jual. Tapi kalau contoh kata dia belum untung pun, tapi at least dia ada sesuatu lah untuk digunakan, untuk didapat duit untuk nak masuk rumah baru. Kalau tidak langsung tak ada kan. So macam tu kat situ. Okey. So berapa sebenarnya kena menabung setiap bulan ni? Menabung setiap bulan ni dia kena menabung macam contoh kata yang baru-baru kerja ni, adik-adik yang baru kerja dia kena menabung at least 10% to 50% lah, 10% hingga 15%. Kalau yang dah lama-lama kerja, contoh kata kita dah ada kesedaran kewangan dan kita pun mungkin banyak sekarang yang ada buat 2-3 kerja. Saya ada jumpa seorang pensyarah, sangat bagus dia punya effort lah untuk kehidupan dia. Seorang pensyarah, dia buat Grab. Dia buat Grab. So Grab dia tu boleh menampung dia punya kehidupan dia dengan keluarga. Sebab sangat rajin lah pensyarah ni. Sangat bagus saya jumpa dia, saya kenal dia. So yang dia punya gaji sebagai pensyarah tu, dia boleh simpan, boleh kata macam contoh 100% untuk dia punya tabungan dia. Mungkin lepas dah cukup, kata contoh cukup tabungan dana kecemasan, bila dah cukup tu bolehlah dia simpan kepada dana-dana lain lah, untuk matlamat-matlamat lain yang berlainan daripada matlamat untuk dana kecemasan ni. Contoh satu lagi, puan-puan yang contoh yang bekerja, puan-puan ataupun tuan-puan lah, tuan-tuan ataupun puan-puan, sebenarnya kita ni apa-apa hal berlaku pun memang kita akan bercerai lah dengan pasangan kita. Bercerai mati kan, memang akan berlaku sama siapa yang meninggal dulu ataupun siapa yang kita tak pastikan hati kita ni Allah kan. Kalau apa-apa hal berlaku pun maknanya kita ada dana kecemasan tu lah. Macam contoh, saya ada kes yang saya baca dalam Harian Metro kot. Harian Metro. Gaji suami dia masa hidup, suami dia meninggal lah, ini bercerai mati lah. Gaji suami dia masa hidup adalah 15,000. Tapi kita tak tahu apa condition masa yang suami dia hidup tu. Dia menyewa. Dan bila suami dia meninggal, isteri dia memang seorang suri rumah tangga, memang tak ada pendapatan. So dia kena keluar daripada rumah sewa tu dan kena downgrade lah. Dia punya mungkin masa yang suami dia hidup dengan gaji 15,000, dia sewa yang macam tadilah. Mungkin contoh dia punya rumah sewa harga 3,000 kan. Sebab suami dia gaji 15,000. So bila suami dia meninggal, itu yang pentingnya ada reserve fund. So yang ini mungkin saya tak pasti dari segi reserve fund dia, mungkin tak ada reserve fund ataupun mungkin terlalu sedikit reserve fund dia sampai anak dia kena berhenti belajar dan nak bayar deposit rumah pun agak tak mampu untuk nak keluar daripada rumah sewa yang lama. So kita tak nak benda tu berlaku macam tu lah. Bila kita ada contoh, kita ada reserve fund lah. Kita ada reserve fund dalam bentuk yang untuk long term tu dalam bentuk emas, maknanya apa-apa hal berlaku kita boleh cairkan dia. So tadi tak ada rumah kan, yang untuk yang kata tadi yang gaji 15,000 tapi tak ada, walaupun reserve fund dia tak banyak dan dia tak ada rumah nak duduk dan kena sewa juga. So kalau at least dia ada rumah yang dia boleh duduk walaupun tak ada pendapatan, maknanya untuk kehidupan harian sahajalah. Untuk yang bayar sewa dia dah tak perlu kalau rumah dia sendiri, sebab biasanya kalau rumah ni kan kita ada takaful kan untuk nak cover kalau suami dia meninggal. Suami dia meninggal maknanya nanti akan dibayar lah, maknanya dah dapat lah rumah tu kan. Tapi kalau yang macam yang ini, memang dia kena cari rumah sewa baru
Dan kena perlukan duit lah, nak bayar emas sewa lagi, nak makan anak beranak lagi kan, untuk kehidupan seharian lagi. Okey, so kalau dalam contoh kata yang untuk dana dalam bentuk emas tu, macam contoh saya, kalau saya bercakap dalam bentuk, contoh saya bercakapnya adalah dalam bentuk emas pelaburan lah, gold bar ataupun dinar. Ini gold bar 2 keping, ini 10 gram, ini 5 gram. So 10 gram dengan 5 gram maknanya dah 15 gram. So kalau 15 gram, kalau ikut harga emas hari ni RM265, so dah dekat 4,000. So kalau contoh kata nak cukupkan jadi 18,000, contoh kata gaji 3,000, nak cukupkan 18,000, so mungkin boleh simpan dalam 18,000 dalam 60 gram macam tu dah boleh cukup. So boleh simpan dah macam tu. So kalau contoh kata kita memang tak mampulah, macam contoh kata kita hanya ada 6 bulan dalam bentuk wang tunai tadi, dalam bentuk simpanan bank dan juga ESB ataupun tabung haji. So yang lain tu kata kita memang kita nak slowly. So boleh je tuan-puan boleh simpan benda ni, macam contoh yang 2,000 ni, yang 10 gram ni boleh simpan sedikit-sedikit dalam akaun Emascap Public Gold lah. So saya ni membimbing orang untuk menyimpan emas pelaburan dengan Public Gold lah. So kenapa saya simpan Public Gold? Banyak sebab dia, dan saya memang dah menyimpan di Public Gold daripada 2014. So saya dah membeli dengan emas dengan Public Gold 2014. So memang saya beli dan tak pernah lagi lah saya tak dapatlah emas saya yang saya beli. Dan juga daripada Public Gold telah mempunyai lebih dari 600,000 orang penyimpan ataupun pembeli emas di bawah Public Gold sendiri. So daripada dia bermula operasi daripada 2008 sehingga sekarang, dah berapa belas tahun kan. So tak pernah lagi lah orang yang membeli emas dengan Public Gold tak dapat emas. So kami di Public Gold emas anda adalah dijamin. Kalau contoh sekarang 10 gram ni dengan 5 gram sangat senang. Anda boleh post sahaja. Bila beli, dah simpan benda ni, contoh kata tak ada duit banyak, beli sikit-sikit dapat ada, contoh ada dalam akaun tu ada 11 gram, dah boleh keluarkan 10 gram, sebab 1 gram kena tinggal untuk aktifkan akaun. So boleh keluarkan 10 gram ni dan post kepada ke rumah anda, dengan post tersebut adalah berinsurans. So kalau apa-apa hal berlaku di tengah jalan, emas anda hilang ataupun tak sampai ke tangan anda, apa-apa hal berlaku, Public Gold janji akan ganti. Akan ganti. So kalau contoh beli dalam satu sekarang dalam satu order 15 gram macam ni pun still boleh post. Dia sehingga 20 gram lah, ataupun sehingga 5 dinar 21.25. 5 dinar 21.25 boleh dipostkan secara berinsurans lah. Sehingga kalau beli contoh 50 gram tak boleh lah sekarang ni. Belum boleh lagi untuk dipostkan kepada rumah anda lah. Okey, so ini 5 dinar. Ni 5 dinar 21.25 gram. Yang ini pun boleh post. Yang ini pun saya beli dan post ke rumah. 5 dinar ni. So 5 dinar ni kalau harga hari ni RM5,609. So kalau contoh kata 5,000 dah boleh secure dalam ni, simpan. Kalau macam contoh, saya pernah jumpa orang yang penyimpan saya yang rumah dia pernah dimasuki pencuri dan dia macam trauma lah nak menyimpan di rumah sendiri. So yang itu maknanya boleh saja simpan dalam akaun emas Public Gold lah, akaun emas Gap Public Gold. Boleh simpan dalam tu. Saya pernah tengok orang yang simpan sehingga 2 kilo. 2,000 gram dalam akaun emas dia. So 2,000 gram tu berapa harga? Contoh hari ni maknanya dalam 520,000. Selama je dia simpan 2 kilo dalam, saya pernah tengok betul. Saya pernah tengok orang tu simpan 2 kilo dalam akaun emas Gap dia. So kalau nak keluar anytime boleh keluarkan. Boleh saja keluarkan, maknanya kalau ikut sekarang ni sebab pandemik ni, so Public Gold beroperasi dengan SOP MKN. So kalau nak keluarkan kena book appointment lah. Book appointment untuk keluarkan yang untuk 50 gram ke atas tu kan. Sebab tadi saya kata sekarang ni memang boleh keluarkan sehingga 21.25 gram saja yang untuk dipostkan. Yang atas daripada tu 50 gram, 100 gram, 250 gram dan juga sekilo, still kena pergi branch lah untuk collect dekat branch. Tapi Public Gold tengah explore cara untuk nak supaya
sehingga 50 gram saya tak silap, boleh dipostkan. Lagi senang lah lepas ni, maknanya kalau contoh yang beli ada dapat duit, contoh kata dapat duit bonus, kata bonus syarikat ke 15,000, kalau contoh harga hari ni lah 50 gram dalam 13,000, boleh juga dipostkan lah kalau nantilah. Kalau sekarang ni sehingga harga 5,000 lebih lah. Contoh yang 5 dinar ni dikeluarkan dalam RM5,267 harganya hari ini, so boleh post kat rumah. So lagi satu dari segi ketulinan, kalau kata contoh betul ke ni memang ini nombor ni lah, nombor siri lah. Setiap gold bar adalah ada nombor siri, iaitu macam contoh yang ini, nombor sirinya adalah 55 D005506. Dan juga di-approvekan oleh assayer ni, Assay Office Penang Sdn Bhd, Abdul Syukur Anwar. Dia macam third party lah. Third party. So orang yang mengesahkan, third party yang mengesahkan ketulinan emas public gold. Memang setiap public gold adalah, yang tadi tu yang hijau ni adalah untuk sertifikat untuk dinar. Jadi hijau, dia buat hijau. So kalau sertifikat yang tadi yang saya tunjuk untuk gold bar tadi, yang 10 gram ataupun 5 gram ni, contoh ni yang ni 5 gram, ini 5 gram, ni 5 gram. So dia punya kad sertifikat dia warna biru. Untuk gold bar warna biru, bunga emasnya bunga emas. So yang ni dia punya sertifikat nombor dia lah B00292. Ini pun ada, tengok sign assayer ni kat sini, Abdul Syukur Anwar ni. Sama dia punya sign. So daripada 2008 sehingga kini memang dia lah yang mengesahkan ketulinan emas public gold. Dia third party. So untuk emas-emas yang keluaran syarikat lain pun adalah, maknanya syarikat Assayer Abdul Syukur ni, iaitu Assay Office Penang Sdn Bhd ni yang mengesahkan lah. So kalau disahkan oleh Assayer macam ni, maknanya tak ada masalah dari segi ketulinan lah. So sebab tu saya memilih public gold. Sebab dia ada saya punya package yang untuk saya menyimpan dengan tenang dan selamat lah, tenang dan juga bahagia. Sebab saya pasti emas saya adalah tulen, dan juga emas saya diterima untuk dijual di mana-mana. Tapi terms yang sama untuk contoh yang pernah membeli, kan, tuan-tuan, puan-puan yang mungkin pernah beli gelang, subang ataupun rantai, kan. So memang kalau contoh kita beli barang kemas tersebut, kita beli kat kedai contoh Habib Jewel, kalau kita pergi jual kedai lain, susut nilai dia akan tinggi. So sama juga dengan gold bar ni. So kalau beli emas public gold, jual lah dekat public gold. So susut nilai dia lagi rendah lah. So susut nilai gold bar ataupun dinar public gold ni adalah serendah 9% lah. So kalau contoh yang macam ni 10 gram 9%. Kalau tuan-puan ada yang 1 kilo, saya tak ada dah 1 kilo, kan. Saya kalau contoh ada 1 kilo, bar yang 1 kilo, dia punya susut nilai adalah 6% sahaja. 6% sahaja. So dia punya susut nilai dia 6%. Contoh hari ni harga beli gold bar tersebut, tuan-puan boleh tengok dalam website public gold ni, website public gold ni, contoh kat sini, ini website public gold ni, contoh kat sini, harga 1,000 gram ni, 1 kilo hari ni adalah 260,048. Harga jual dia adalah, kalau contoh tuan pergi jual hari ni ada 1 kilo, public gold beli RM244,446. So telus, semua ada dalam ni. Sebab tu saya suka dengan public gold, sebab telus. Cuba tuan-puan tengok, kalau tuan-puan beli emas, beli barang kemas ke apa, dia tak paparkan harga beli. Kat sini memang public gold paparkan. Contoh harga beli untuk gold bar, untuk gold jewellery ni, gold jewellery yang 22 gram ni, 22 karat ni, iaitu 916, public gold dah beli hari ni RM210. Dan saya pernah tengoklah buat sedikit macam research desktop lah. Saya tak pergi kedai, tapi saya buat research desktop untuk harga emas yang public gold beli ni. Yang saya buat sedikit kedai emas yang dalam online, harga beli public gold ni lagi tinggi lah daripada kedai emas lain yang saya tengok. So lagi satu,
saya pernah dengar perkongsian daripada kawan saya. Dia jual dekat Public Gold RM210 ni. Dia jual dekat Public Gold barang kemas yang dah patah, dah rosak. Public Gold beli dengan harga yang sama seperti yang dipaparkan dalam website Public Gold. So kalau contoh nak pergi, tuan-puan ada yang barang kemas yang patah ataupun rosak nak pergi jual dengan Public Gold, boleh tengoklah harga harian dekat website publicgold.com.my. Semuanya terus kat situ. So boleh tengok kat situ. Memang Public Gold beli dengan harga yang barang elok. Dia akan timbang dan beli dengan harga seperti yang dipaparkan di situlah untuk barang kemas. So kalau ada yang contoh yang ada pemata ke apa, itu lainlah cerita. Maknanya nanti dia akan mungkin kita perlu keluarkan ke macam mana ke benda tu baru boleh ditimbang lah. So kalau barang kemas yang biasa maknanya terus Public Gold beli, yang patah ke rosak ke memang Public Gold beli dengan harga macam yang dipaparkan di website Public Gold. So sangat telus lah. Sebab saya dengar kes tersebut, kawan saya tu dia nak jual dekat kedai emas biasa. Dia pergi sebab barang kemas tu rosak. Macam pekedai tu yang kata yang ini kita cincai je. Dia tak timbang pun. Dia kata sebab barang kemas rosak, cincai je harga, contoh kata 100, 200 macam tu. So dia tak timbang pun. Dia tak ambil harga ikut gram. Tapi Public Gold tak. Kalau tuan-puan ada kemas-kemas yang rosak, ada barang kemas anak-anak yang dah tak muat pakai, contoh yang anak-anak kecil kan, yang dulu-dulu kan gelang diorang yang dah tak muat pakai, so nak pergi jual ataupun nak pergi macam buyback lah, kalau terms dia adalah ikut harga harian yang dipaparkan dalam website publicgold.com.my ni, RM210. So sangat ni lah. So kita balik pada dana kecemasan kita. Dana kecemasan. So memang penting, sangat penting. Dalam keadaan ekonomi sekarang lagilah sangat penting. So kalau tak ada, sila mulakan sekarang. Sebab saya sangat memang macam saya, sebab dah belajar ilmu kewangan, memang saya pentingkan benda tu. Kena ada dalam setiap masa, at least 3 bulan, tambahkan lagi kepada 6 bulan, dan seterusnya tambahkan lagi sehingga 1 tahun pendapatan. Percayalah, benda tu akan menyelamatkan tuan-puan daripada sebarang musibah yang berlaku. Bila kita kata kita nak menyimpan, memang akan cakap tak cukup duit. So dia tengok balik, revise balik perbelanjaan bulanan. Memang macam-macam mana pun kita kena revise perbelanjaan bulanan kita. Kita tak boleh nak kata saya memang tak cukup duit, so sampai bila-bila pun kita tak akan ada simpanan kalau macam tu. Kita tak akan ada tabungan macam tu. Even kata tabungan yang untuk 3 bulan gaji. So sebab orang yang tak pernah nak berubah, tak pernah nak berubah diri dia, tak akan berubahlah kewangan kita. Sebab tak ada siapa lagi orang lain yang akan ubah kita kecuali kita. Kan? Ada ayat Quran pun Allah tak akan ubah nasib suatu kaum tu sehinggalah kaum tu sendiri yang merubah nasibnya. Kan? Memang ada ayat Quran macam tu, tapi saya tak ingatlah surah apa kan. Surah apa? At-Talaq. Anak saya kata surah At-Talaq. Ar-Ra'd. So Ar-Ra'd Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd dia kata. Dia ni hafal Quran insya-Allah. So doakanlah dia nanti hafiz Quran. Sekarang dia baru separuh dah. Surah Ar-Ra'd tu dia dah hafal lah tu. Dia cakap tu. Saya memang tak ingatlah surah Ar-Ra'd tu. Saya bukan hafiz. Saya bukan hafizah. Saya cuma baca Quran je. Okay. So maknanya kita takkan ubah diri kita kalau kita tak ubah diri kita sendiri. So kena berubah. Sebab saya jumpa ramai orang yang walaupun gaji 7,000, 8,000 sebulan, itu baru gaji dia, tak masuk lagi gaji suami dia, tak ada simpanan pun 3 bulan pendapatan. So dia bukan bergantung kepada berapa banyak gaji kita, tapi dia bergantung kepada berapa simpanan kita ada untuk kita hadapi sebarang kecemasan yang berlaku. So simpan. Tengok balik. Macam contoh kata, saya suka yang banyaknya yang macam contoh kata saya punya Tuan Zaidi tu kan, yang bila saya pergi kelas dia, contoh yang paling famous adalah kalau kita langgan TV berbayar tu, tak perlu tak langgan pun tak apa kan. So mungkin cut lah yang situ. Sebab kita simpanan kecemasan 3 bulan pun tak ada. So tak kena langgan benda yang macam bukan keperluan sebenarnya. Bukan keperluan. So kita kena hidup sebenarnya kalau ikut
kewangan yang betul, pengurusan kewangan yang betul, kita kena hidup di bawah kemampuan, bukan ikut kemampuan. Itu dah lain lah kan. Tapi memang sebab ramai orang sekarang nak ikut lifestyle yang orang yang biasa-biasa, tengok orang yang biasa, kita kena jadi orang luar biasa supaya kita jadi luar biasalah dari segi pengurusan kewangan dia daripada orang lain. Sebab orang yang biasa-biasa, ikut laporan Bank Negara, 70% rakyat Malaysia tak ada even 1,000 simpanan. 70%. So kita nak jadi ke yang 70% tu? Kalau kita tanya Bank Negara, laporan yang maknanya dapatan daripada kajian tersebut, berapa peratus yang ada 3 bulan pendapatan, mesti lagi rendah lah. Sebab 1,000 pun 70% orang tak ada, 70% orang yang tak ada 1,000. Kalau nak buat 3 bulan, kalau gaji dia 1,000, maknanya dia kena ada 3,000. So mungkin jadi 90% lah orang yang tak ada. So tak apa, kita jadi orang yang rare, yang 10% yang ada 3 bulan tu pun alhamdulillah. So doa banyak-banyak supaya kita dipermudahkan untuk menyimpan ada dana kecemasan. So dalam bentuk apa pun tak apa, tapi yang paling kata tadi yang long term tu, simpanlah dalam bentuk yang sangat sukar untuk dikeluarkan, sangat sukar untuk dicairkan, sebab masa benda tu berlaku jarang-jarang berlaku. Tapi kita kena ada, sebab namanya kecemasan. Dia nak berlaku, dia tak cakap dulu kan, 3 hari sebelum. Contoh, ada kawan saya yang suami dia meninggal masa pergi kerja, balik kerja, tak balik dah, maknanya memang tak balik mayat. So suami dia tu meninggal. So kalau macam yang itu, kalau tak ada dana kecemasan, macam mana? Itu kawan suami saya lah. InsyaAllah kita ubah diri kita supaya kita nak ubah kita punya kewangan lah. Sebab pandemik ni kan, apa-apa boleh berlaku. Ekonomi macam tak berapa stabil lah kan, sangat-sangat tak stabil. So kita kena revise balik pendapatan kita, revise balik kita punya perbelanjaan, kurangkan, contoh kata yang boleh kurangkan makan di luar, contoh pembelian yang tidak memberi manfaat kan. So tengok balik, sebab banyak benda kan sebenarnya. Macam contoh saya pun, kadang-kadang ada benda yang saya beli, sebenarnya bila kita tengok balik, kenapa beli benda ni, kenapa tak perlu. Okay, so tolong simpan dana kecemasan sehingga 1 tahun pendapatan. Okey, itu sajalah saya punya kesimpulan hari ini. Okey, so dana kecemasan sangat-sangat penting. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.